Okay, dalam video ini kita akan cuba tengok Google Form yang mana ada masalah yang akan berlaku. Okay, jadi kita akan cuba menyelesaikan masalah itulah. Okay, kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok dulu apa masalah yang timbul. Okay, kalau saya cuba isi satu Google Form ni, contohnya hijau bin biru, okay, ni nama. Okay, tingkatan contohnya 2 happy, dan dalam soalan ni, okay, dalam soalan ni dia ada 2 markah. Okay, tandakan pernyataan yang betul bagi adalah soalan dia, dan markah dia 2, dan jawapan dalam skema dia adalah ini dengan ini. Okay, 2 point maksudnya 2 markah, ada 2 jawapan yang betul. Okay, tandakan jawapan yang betul. Tapi nanti kita tengok apa masalah dia. Contoh pelajar jawab betul lah. Okay, contohnya pelajar dapat jawapan betul, dia tanda 2, maka dia akan layak dapat 2 markah lah. Jadi kita akan dapat tengok, cuba kita submit. Jadi kita ni cuba view score. Okay, kita tengok skor kita dapat, dan kita dapat full mark lah, 2 markah, sebab kita dapat jawapan yang betul dengan skema dia. Okay, okay, dan kita boleh check jugalah di response. Kalau kita check di response, okay, ataupun di worksheet, di spreadsheet, dia punya respon dapat skor 2/2 lah. Ataupun di bahagian response ini, okay, nama hijau bin biru tadi tu dia dapat 2 lah jawapan yang betul. Yang ni hijau ni maksudnya betul lah. Okay, dia dapat full mark 2/2. Okay, 2/2. Okay, apa kata kalau jawapan dia satu saja betul. Okay, contohnya yang tadi hijau bin biru dia dapat betul semua. Jadi sekarang ni kelabu bin asap, contoh kelas yang lain. Okay, 2 wow. Okay, dia contohnya dia jawapan ni dia betul, dan satu jawapan itu salah. Kita cek apa masalah yang berlaku bila pelajar itu ataupun klien kita submit dan kita view score. Kalau pelajar dia tekan view score, dia akan dapat kosong. Padahal jawapan dia, kalau kita ingat tadi dalam skema, jadi kalau kita view dekat response, okay, dekat response tadi tu, okay, dekat response kita tengok jawapan bagi kelabu bin asap, mana tadi, okay, individu. Okay, yang kedua lah, orang kedua tadi, kelabu bin asap, dia dapat 0 markah. Okay, mana yang ni? 0 markah. Dapat 0 markah, tapi dia sepatutnya dia dapat 1 lah. Okay, dapat 1. Tapi sebab dia betul 1, dia sepatutnya dapat 1, walaupun salah 1, dia patut dapat 1 lah. Okay, jadi sebenarnya boleh saja kita ubah secara manual lah. Maknanya kita potong ni, kita highlight tu, tulis 1 markah. Tapi secara manual, dan kita tekan save lah. Okay, tapi jika kita ada banyak pelajar, beratus-ratus atau berpuluh-puluh, takkan kita mahu edit secara manual. Jadi itu agak menyusahkan. Kita kena belek satu-satu di individu ni lah. Maksudnya kena tekan anak panah ni sorang-sorang. Okay, tapi kita tidak akan buat begitulah. Jadi ada cara penyelesaian dia sebenarnya. Okay, jadi kita tengok macam mana mahu selesaikan masalah ini. Kalau pelajar dapat jawab 1 yang betul, dia masih dapat 1 markah, walaupun 1 saja dia betul, 1 lagi salah. Okay, jadi itulah kekangan dalam Google Form. Dalam Google Form masalah dia, kalau kita buat cara penyoalan dia seperti tadi, okay, kalau kita buat soalan dalam bentuk seperti ini, maksudnya kita menggunakan option bagi option checkbox yang biasa, kita tak dapat selesaikan masalah itu. Jadi kita kena ubah cara macam mana kita nak menyoal, iaitu dipanggil sebagai multiple choice grid. Okay, multiple choice grid. Kalau yang sekarang ni dipanggil checkbox lah. Okay, tapi untuk tujuan itu kita kena buat sedikit perubahan lah. Maksudnya dari segi markah dia 2 markah, maksudnya ada 2 jawapan yang betul kan. Tapi kita kena, yang saya akan tunjuk ni, saya akan ubah ini kepada 3 markah. Maksudnya jawapan yang betul 1 markah, jawapan yang betul 1 markah, jawapan yang salah, yang ni dalam skemanya salah, ada 1 lagi markah. Jadi dia dapat 3 markah. Kalau itu kita boleh guna multiple choice grid dalam pilihan yang dalam option bila kita add question dalam Google Form. Okay, tapi mungkin cikgu-cikgu ataupun rakan-rakan ada cara lain lah, tapi itu yang saya terfikir lah. Okay, sekarang jom kita saksikan. Okay, ini adalah soalan asal lah. Okay, soalan asal tadi
Ini soalan dia, arahan dia, tandakan yang betul. Jadi dalam skema dia kita sudah set ini yang pertama sebagai betul dan yang ketiga itu sebagai betul. Kalau kita sudah set, bila kita tekan answer key, kita sudah set dia mesti dapat 2 markah kalau dua-duanya betul. Okey. Dan lepas tu kita akan tekan dan lah, tu cara yang asal lah, okey, iaitu menggunakan option yang kita panggil yang ni sebagai check boxes. Tapi sekarang kita akan tengok, kita tukar dia punya cara dia tu, cara bentuk soalan tu kepada multiple choice grid ataupun sebenarnya boleh juga checkbox grid. Tapi ini yang kita akan pergilah kali ni. Okey, baik. Jadi langkah pertama, tak perlu type balik pun soalan tu. Kita tak perlu type balik, kekalkan macam ni. Cuma kita tekan option dekat sini ni, tekan tanda ni ataupun kotak di sini, tekan. So kita pilih saja multiple choice grid. Bila kita tekan tu, dia akan automatic tersusun macam ni. Ada rows, ada column. Ada row, ada column kan. Tapi kita nak tukar kedudukan jawapan, pilihan jawapan kita mahu dekat row, yang column tu kita mahu benar, palsu. Jadi kaedah dia sebenarnya kita akan guna soalan yang macam struktur yang kita tanda benar atau palsu. Kita ubah saja cara jawapan itu. Okey, cara kita menyoal itu. Jadi di sini saya akan copy ataupun kita cut saja. Okey, Ctrl X. Atau kita tekan je kat sini, Ctrl V, paste. Okey, tekan sini Ctrl X. Sini Ctrl V. Ni Ctrl X. Tekan Ctrl V. Okey. Okey, maksud yang sebelah sini kita akan buat benar, palsu. Jadi bahagian kolom ni kita akan tulis benar atau palsu. Okey. Jadi yang tak ada, yang lain tak payahlah. Okey, nanti kita akan try view apa hasil dia. Sebelum terlupa, sekarang ni saya cakap kita ubah markah dia kepada 3 markah. Jadi pelajar pelajar yang nanti dia tik benar, 3 markah, maksudnya setiap soalan, setiap pernyataan itu ada markahnya. Benar pun ada markah, yang palsu pun ada markah dia. Okey, jadi lepas tu kita tengok ni answer key atau 6 points. Kan tadi dia points dia tadi 2 kan. Tiba-tiba dia jadi 6 points. Jadi kita ubah di sinilah. Okey, kita ubah. Di sinilah yang saya kata tadi tu, kita sekarang sebab kita ubah 3 markah, maknanya setiap ayat itu ada markah walaupun jawapan itu palsu. Okey, jadi sekarang kita nak tahu, kita nak bagi supaya markahnya 3. Jadi di sini saya ubahlah. Jadi kalau pelajar tanda benar, okey, pelajar tanda benar, dalam skema jawapannya ini dengan ini. Yang benar, yang palsu ini kan. Jadi yang benar maksudnya dia dapat 1 markah. Jadi kalau pelajar tanda ini jawapan yang salah, maksudnya palsu. Jadi kita buat dalam skema dia kita tanda palsu, dia pun dapat 1 markah. Dan jawapan akhir ni memang betul. Ini memang dalam skema dia benar. Jadi ini pun kita tanda 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 dapat 3 markah lah. Okey, tekan done. Okey, tekan done. Okey, dan kita cuba view soalan, preview soalan. Jadi kita tekan preview soalan, kita tengok macam mana soalan itu, apa hasil dia. Jadi sekarang dia jadi macam ni. Dia jadi tandakan right bagi pernyataan yang betul tentang teknologi pembantu. Mungkin dalam soalan ni pun cikgu boleh ubah ataupun rakan-rakan, alhamdulillah, rakan-rakan boleh ubah juga. Pernyataan yang tandakan right pada pernyataan betul dan salah pada pernyataan yang palsu. Ikutlah. Jadi cara kita nyoal, cara ayat soalan tu, ayat soal tu kita sendiri kasih matching dengan apa, macam mana kita nak supaya jawapan dia itu terpapar di sini. Okey, cara penyoalan dan cara penjawapan. Tak tahulah betul ke tidak istilah saya tu. Okey. Jadi rumusan dia kita ubah cara penyoalan dan cara kita bagi jawapan tu. Kita ubah bentuk dia sahaja. Okey, jadi sekarang kita test kita test, contohnya tadi hijau bin biru sudah, hitam pula, kelabu bin asap sudah kan. Mesin awan bin langit. Contoh kelasnya tu happy. Okey, dia contohnya dalam soalan ni dia buat benar contoh. Okey, dia benar. Jadi kita bila budak itu atau pelajar itu tekan submit. Okey, bila tekan submit, okey, dia boleh view skor dia. Bila dia tengok skor dia, dia dapat 2/3. Kalau tengok sini 2/3. Sebab apa? Sebab dalam skema yang benar hanya 2.
Yang benar hanya yang ini dengan yang ini. Yang ini jawapannya palsu. Jadi dia tak layak dapat markah 1. Jadi dia dapat 1, 2. Jadi 2 markah saja dia dapat. Jadi kita boleh view dekat spreadsheet pun, dekat responses ni, kita tekan dekat spreadsheet pun, kita tengok awan bin langit tadi, dia dapat skor 2/3. Okey. Jadi itulah. Jadi matching lah dengan apa kehendak kita. Okey. Okey, dan kita try lagi, contohnya nama pasir. Nama pasir, kelas 2 wow. Okey, contohnya dia jawab benar, palsu. Palsu. Jadi kalau ikutkan dia dapat 1 markah. Okey, bila dia tekan submit, dia boleh tekan view score, dia akan dapat pasir. Okey, pasir dia dapat 2. Okey, sebab dia dapat 2 daripada 3, maksudnya yang ini sebab dia tanda benar jadi dia dapat 1 markah. Yang palsu dia dapat markah juga sebab kita yang set macam tu tadi kan. Okey, jadi benar dia dapat 1 markah, yang ni memang palsu dia dapat 1. Jadi 1 tambah 1 dia 2 lah. Jadi kita punya dalam spreadsheet kita pun kita dapat 2/3 lah untuk pelajar ataupun klien yang bernama Pasir. Okey. Okey, kita test lagi satu orang. Okey, contohnya namanya air manis daripada kelas 2 motif 2 awesome. Lepas tu contohnya dia jawab semua dia jawab palsu. Tapi kita try tengok macam mana. Okey, bila dia view score dia, okey, nama air manis tadi, okey, dia dapat 1 markah lah sebab satu penyataan dia pilih palsu, dan ini memang betul lah. Okey, memang betul dapat 1 markah. Dekat spreadsheet kita check dia dapat 1 daripada 3. Okey. Okey, tapi itu sajalah untuk kali ini. Jadi kita dapat menyelesaikan satu masalah yang tadi. Okey, jadi kita hanya perlu ubah cara kita menyoal dan cara kita menyusun jawapan dia sahaja. Okey, soalan dia tak berubah. Mungkin ada markahnya kita boleh ubahlah. Okey. Jadi untuk video yang lain, kita akan tengok macam mana kita nak kalau yang sekarang ni kita type nama kan. Nanti kita type. Jadi pelajar ni kena type lah. Tapi ini adalah boleh kata memakan masa lah pelajar menaip ataupun klien kita menaip nama. Mungkin sudah ada namanya panjang, lepas tu tak ada heja lagi, nanti susah untuk kita buat analisis kalau kita mahu guna nama yang sama untuk sistem data kita lah. Jadi ada banyak rasanya lebih banyak keburukan daripada kebaikan untuk kaedah itu. Jadi lepas ini dalam video yang lain, saya akan cuba tunjukkan macam mana kita boleh buat senarai nama. Dan pelajar hanya klik pilih saja nama itu dan tak perlu type balik lah. Yang pertama dapat menjimatkan masa, yang kedua dapat tally dengan sistem data dalam dalam sistem data nama yang sedia ada untuk analisis. Kita nak buat analisis analisis item ke apa-apa berkenaan dengan data ataupun markah ujian ataupun markah kuis dan sebagainya lah. Okey, jadi saya simpan itu untuk video yang nantilah. Okey, untuk itu sahaja kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.